semua orang tertakluk di bawah hukum Allah. Termasuk siapa? Rasulullah SAW. Dia juga termasuk di dalam tertakluk di dalam hukum Allah. Dia juga kena solat. Macam gitu. Ada orang tanya macam mana dengan dia dibolehkan kahwin lebih daripada 4? Macam mana dengan benda-benda lain yang kita tak boleh buat tapi dia boleh buat? Apa lagi benda selain daripada dia boleh kahwin lebih daripada 4? Kalau tanya orang dia kata yang tu lah, contoh hanya dia tahu pun. Apa lagi? Yang dalam hadis dia ada satu istilah benda ni. Dia panggil khassa isu rasul. Perkara-perkara yang dikhususkan kepada Rasul. Bukan dia tak takluk di bawah hukum Allah, tapi ada perkara-perkara yang khusus untuk dia sahaja. Satu lagi, isteri dia kita tak boleh kahwin. Orang beriman tak boleh kahwin dengan isteri Rasulullah. Mana-mana isteri Rasulullah. Dengan wafatnya Rasulullah, isteri dia tak boleh orang lain kahwin. Sebab isteri dia ibu orang. Ada orang berbalik yang khasa isu Rasul. Contoh lagi, Rasulullah ambil wuduk, sahabat tadah tangan di bawah. Kan, ambil berkat air wuduk Rasulullah. Boleh tak kita buat? Ada ulama lain. Besar mana pun dia, hebat mana pun dia, tak boleh. Itu khasa isu Rasul. Sebab apa? Bila bawa itu, Islam dia jaga benda ni sebab dia boleh bawa betul-betul syirik. Itu yang setengah-setengah kadang-kadang golongan tarekat. Saya sebut tarekat dengan kena faham. Kadang-kadang orang tak faham, dia kata semua tarekat sesat kan? Tarekat ni nama jalan kan? Ya. Tapi kita tak kata semua tarekat sesat. Dan bila kita sebut tarekat, kita sebut bahaya sebahagian tarekat ni, tidak bermaksud kita tidak menyokong usaha untuk pembersihan jiwa. Kadang-kadang orang kata ni orang-orang Quran Sunnah ni tak suka lah, sufi-sufi apa semua ni tak suka bersih jiwa. Kita cuma jangan lari daripada Quran dan Sunnah ada. Cara itu telah ditentukan oleh Allah. Tengah orang kadang-kadang yang tarekat ni syekh dia tak perlu solat. Kadang-kadang dia tengok syekh dia buat salah kan. Kita tak apa, dia tu dia makam lain lah. Kadang-kadang dia minum arak kan, syekh ni makam lain lah. Kita nilai dia dalam macam lain lah. Rasulullah SAW pun dinilai dengan Quran dan Sunnah. Syekh kan besar mana sahabat dengan apa kan, dia dinilai dengan Quran dan Sunnah. Dia tak boleh lari daripada tertakluk dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak tarekat yang sesat ni? Dia tengok tok syekh minum arak atau minta syekh bersama-sama dengan wanita yang bukan isteri dia, kan? Dia kata itu dia makam lain, bahaya. Dan perkara ni memang berlaku. Dan kadang-kadang kita fikir macam mana boleh kait, kita pun heran. Orang boleh ikut benda ni, kan? Kalau kita tengok ayah pin sudah, kita tengok muka pun tak boleh percaya kan? Tapi ada orang ikut, ada juga mamat yang ikut. Kadang yang ikut ni pun yang ikut apa yang di Terengganu tu, kan? Ada yang balik daripada Al-Azhar. Tapi Tuhan kata apa? Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kita kena faham. Kalau Tuhan nak bagi hidayah ni, siapa pun tak boleh sesatkan. Tapi kalau Tuhan nak sesatkan, siapa pun tak boleh bagi hidayah. Sebab tu kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan dan puan, itu sedikit berkenaan sebuah perkara yang membatalkan iman ini. InsyaAllah kuliah yang kita akan datang, ada orang minta kita bincang, kita bincang berkenaan dengan solat Nabi. Buku ni banyak lagi, insyaAllah saya boleh dapat dalam 10 lagi saya okay. Kalau siapa nak ambil dululah. Yang tak dapat, insyaAllah kuliah akan datang saya akan bawa lagi. Dan ada orang minta buat kuliah ni berkenaan dengan solat para Nabi. Solat Nabi sallallahu alaihi daripada takbir hingga ke salam. Dan menarik juga kalau itu sebab benda tu ada buku yang macam ni. Buku yang macam ni dan boleh kita sama-sama perbetulkan amalan kita. Cuma saya mencadangkan kalau kita nak bincang bab hadis, saya nak sebut sikit berkenaan dengan hadis dhaif. Hadis dhaif kan. Tapi baguslah kalau ada siapa-siapa nak bagi cadangan apa-apa, boleh bagi tahu penaras ataupun
fikih sunnah. Ada pandangan dua kuat. Sama setuju atau tidak setuju. Cuma dalam bab kalau kita sebut berkenaan dengan sifat solat Nabi ni, kita juga akan bincang sikit beberapa perkara yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama. Perbezaan pendapat yang memang ada berpandukan kepada tafsiran hadis. Contohnya duduk kalau sembahyang 2 rakaat duduk macam mana, perbezaan dari segi pemahaman hadis itu kita ambil kira lah perbezaan pendapat yang sebegitu. Yang perbezaan pendapat yang kita tak ambil kira ni ialah hadis sebut menyalin, dia sebut menyalin. Itu kita nak. Tapi perbezaan pendapat yang timbul dari dalam bentuk pemahaman hadis yang berbeza. Kan? Sebab hadis ni bahasa, kadang-kadang bahasa ni orang faham cara yang berbeza. Saya selalu contoh kalau orang kampung, orang simple ni. Saya selalu kadang-kadang kalau ada papan putih, saya tulis atau di sekolah, saya bubuh titik hitam besar. Saya kata, okay pakcik, mai letak tangan atas titik hitam. Kan? Titik hitam di sini. Dia letak tangan ni atas. Ada seorang lagi pakcik dia letak atas. Dia letak macam tu atas titik tu. Saya kata itu menunjukkan apa? Pemahaman kita berbeza. Bahasa kita, cara kita faham satu bahasa itu berbeza. Itu contoh. Lepas tu kita akan tunjuk bukti dalam hadis macam mana boleh timbul perbezaan pendapat. Saya sebut benda ni supaya kadang-kadang orang sebut benda ni sensitif ni. Kita menerima perbezaan pendapat selagi perbezaan pendapat itu berkisar di dalam hadis dalam Quran. Yang kita tak mahu adalah perbezaan pendapat orang ni sebut hadis, dia ni sebut pendapat dia. Ni kita nak. Okay? Jadi itu lebih kurang apa insya-Allah yang akan kita lakukan dalam kuliah akan datang. Minggu kuliah start kan? 2 minggu depan. Ada apa-apa kan? Yang nak dibangkitkan?